Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Jazilah binti Muhammad Azhar. Saya dari kelas 5 USM. Saya dari Sekolah Kebangsaan Taman Pantai Sepang Putra. Saya memegang jawatan sebagai seorang pembimbing rakan sebaya. Saya pernah memasuki pertandingan da'i cilik peringkat daerah. Cita-cita saya ialah menjadi seorang anggota polis. Hobi saya ialah melukis. Buku pertama yang akan saya ulaskan ialah Hikayat Hang Tuah. Hikayat artinya cerita, dan kesusastraan Melayu jenis inilah sebenarnya yang menjadi nenek moyang kepada bentuk novel atau roman Melayu moden. Hikayat Hang Tuah mengandungi lebih kurang 146,000 patah perkataan. Hikayat Hang Tuah merupakan hikayat Melayu lama yang asli. Hikayat Hang Tuah ini diangkat oleh para sarjana tempatan dan antarabangsa sebagai epik Melayu. Penulis tertarik kepada ungkapan Hang Tuah dalam hikayat tersebut iaitu tidak hilang Melayu di dunia, yang seterusnya dapat menaikkan semangat keperwiraan bangsa Melayu hingga ke hari ini. Hikayat Hang Tuah merupakan sebuah epik Melayu yang lahir pada zaman kegemilangan masyarakat Melayu tradisional, mencakupi segala pesanan dan gagasan yang harus direnung dan dicerna oleh bangsa Melayu pada zaman moden ini. Hikayat Hang Tuah juga menggambarkan sistem sosial budaya Melayu pada zaman feudalnya. Hang Tuah dan Hang Jebat yang mewakili masyarakat yang memperlihatkan nilai-nilai kewiraan yang didukung oleh masyarakat itu. Perwatakan Hang Tuah menjadi elemen paling penting sekali dalam karya ini, selain dari aspek kesetiaan dan ketaatan kepada raja. Buku kedua yang akan saya ulaskan ialah Nota Hati Buat Pelajar. Penulis buku ini ialah Razali Saaren. Buku ini diterbitkan oleh Masrid Sendirian Berhad. Buku ini diterbitkan pada tahun 2012. Buku setebal 331 halaman ini ditulis oleh Razali bin Saaren. Beliau merupakan guru yang kini bertugas di sekolah menengah di Seremban dan berasal dari Jelebu, Negeri Sembilan. Sekolah sebagai tempat anda memulakan langkah sebagai seorang insan yang berjaya. Gunalah sepanjang masa anda di sekolah untuk menuntut ilmu dan mencapai kejayaan dengan cemerlang. Sebagai manusia, kita perlu mempunyai matlamat hidup yang jelas. Buku Nota Hati Buat Pelajar mampu membantu pelajar untuk mencapai cita-cita dan merealisasikan impian untuk bergelar insan cemerlang. Untuk berjaya, seseorang perlu merancang untuk melakukan sesuatu dan melaksanakan perancangan dengan teratur. Kejayaan juga mampu mencorokkan masa depan yang lebih baik. Usaha tangga kejayaan. Sememangnya sifat sentiasa mahu berusaha bagi mencapai kejayaan dalam hidup. Ia merupakan ciri-ciri yang perlu ada dalam diri pelajar yang ingin cemerlang. Buku ketiga yang akan saya ulaskan ialah Kepelbagaian Budaya Malaysia. Buku ini disusun oleh Jasiman Ahmad. Buku ini diterbitkan oleh Jet Green Publication Sendirian Berhad. Buku ini diterbitkan pada tahun 2007. Masyarakat di negara kita terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Setiap kaum di Malaysia mempunyai budaya yang unik dan warisan budaya tersendiri. Contohnya, terdapat perbezaan antara tarian, muzik, bahasa dan dialek yang digunakan oleh pelbagai kaum. Seni tari merupakan sebahagian daripada budaya kita. Budaya ini wujud hingga ke hari ini. Tarian biasanya diiringi dengan muzik. Alat-alat muzik terdapat dalam pelbagai jenis dan berbeza mengikut kaum. Keunikan budaya Malaysia juga dapat diketahui melalui pelbagai bahasa dan dialek. Bahasa merupakan satu cara berkomunikasi. Terdapat pelbagai bahasa di negara kita seperti bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Tamil. Walaupun budaya masyarakat kita berbeza, namun kita masih boleh hidup dalam keadaan harmoni. Negara kita menjadi teladan kepada negara lain yang mempunyai masyarakat majmuk. Kini, kebudayaan itu telah menaikkan nama Malaysia sebagai sebuah destinasi pelancongan yang menarik. Selain mempunyai masyarakat yang mengamalkan amalan hidup yang bertoleransi, kebudayaan yang bervariasi itu juga dapat dikekalkan dan dijadikan satu aset untuk memastikan Malaysia menjadi sebutan desain teror dunia. Saya memilih soalan ketiga. Inilah pendapat saya.
Pepatah mengatakan, jauh perjalanan, luas pemandangan. Jika kawasan berkelah itu penuh dengan kehijauan, pastinya mendatangkan ketenangan jiwa dan minda. Namun apa yang menyedihkan? Statistik yang dikongsikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM berkaitan insiden ini yang menyebabkan maut mencapai 400 kes setiap tahun. Sudah tentu ini adalah satu isu yang serius. Jadi persoalan utama kini, apakah langkah pencegahan dan cara mengatasi insiden lemas agar tidak berulang? Sebenarnya, cara-cara mengelakkan insiden lemas atau isu berkaitan keselamatan dalam air harus bermula dengan pendidikan. Terdapat inisiatif yang dilakukan antara kerjasama Universiti Putra Malaysia iaitu mewujudkan kursus keselamatan air secara dalam talian dan aplikasi mudah alih di UPM Water Safely. Di laman web itu, anda akan diajar mengenai keselamatan berdepan dengan situasi kecemasan di dalam air. Sebagai ibu bapa, jangan pernah mengambil atau memandang remeh isu keselamatan anak setiap kali membawa mereka bermain air. Kemalangan boleh berlaku kepada sesiapa dan sudah tentu langkah pencegahan adalah yang terbaik. Ibu bapa mestilah sentiasa awasi anak anda dan jangan biarkannya sendirian. Pastikan anak anda menggunakan pelampung kawasan air lain seperti sungai atau laut. Pastikan anak sentiasa memakai pelampung jika berada di dalam air. Berikan pakaian yang bersesuaian kepada anak. Sekian, terima kasih.